عليه وسلم. وإلى العلامة الحبيب عبد الله الشاطري، وإلى العلامة الحبيب حسان بن عبد الله الشاطري، والعلامة الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري، ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang disebut oleh Nabi SAW, yaitulah orang yang mendirikan salat subuh berjemaah akan dikira dan juga dia akan dicatat sebagai orang yang sembahyang sepanjang malam tersebut. Maka kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah melaksanakan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, pada pagi ini kita nak melihat beberapa ayat daripada suratul Baqarah. Patutnya pagi ini kita baca kitab, tuan-tuan. Tapi saya tak bawa kitab sebab terlewat pagi ini. Jadi minta maaf banyak-banyak. No. Sebab terlewatnya pasal. Jadi kitab pun tak dan nak bawa. No. Jadi pagi ini insya-Allah bagi memenuhi masa, tuan-tuan, kita akan mentadabburkan
beberapa ayat daripada suratul Baqarah. Ayat pertama sehinggalah ayat yang kelima, dan kalau ada kesempatan lagi kita akan tengok pula pada ayat yang ke-6, ke-7 dan juga ke-8 daripada suratul Baqarah. Dan kata Nabi SAW, sesiapa yang nak mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa dengan Allah, maka hendaklah dia baca dan juga dia mentadabburkan beberapa ayat daripada suratul Baqarah. Dan tuan, maksud suratul Baqarah yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya ia ditadabburkan, iaitulah pada ayat pertama sehinggalah ayat yang kelima daripada suratul Baqarah. Dan tuan, ayat pertama sehingga kelima ni dia adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, penting kita mengetahui ciri-ciri ini kerana orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah orang yang paling segak, bukan orang yang paling berharta, bukannya orang yang mempunyai kedudukan yang besar di kalangan manusia, tetapi orang yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah daripada kalangan hamba-hamba dia yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu, yakni manusia, atqakum, yaitulah orang yang paling bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka ciri-ciri orang yang bertakwa dengan Allah, kata Nabi SAW, bacalah daripada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima daripada suratul Baqarah. Dan ayat yang ke-6, 7, 8 dan berikutnya, yang itu adalah ayat-ayat berkenaan dengan orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hati dia mengingkari Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kata Alif Lam Mim. Dan tuan, suratul Baqarah dia dimulai dengan huruf al-muqatta'ah. Dia dimulakan dengan huruf yang terpotong-potong. Dan tuan, dalam Al-Quran ada beberapa surah yang ianya dimulakan dengan huruf-huruf yang terpotong seumpama tu. Antaranya adalah surah Yasin yang biasa kita baca pada tiap-tiap malam Jumaat. Dan tuan, yang tu pun dia adalah huruf yang terpotong. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Dan tuan, dia huruf yang terpotong. Dalam surah Maryam contohnya, Kaf ha ya ain sad.
Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Tuan, dia dimulakan dengan huruf yang terpotong-potong. Ada satu surah yang dia dimulai dengan satu huruf ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Dan dia dimulai dengan satu huruf saja. Maka sepakat semua ulama tafsir, mereka menyatakan nufawwidu ala Allah, kami serahkan tafsiran ayat-ayat ataupun huruf-huruf yang terpotong-potong ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maknanya tidak ada orang yang tahu apakah makna di sebalik huruf-huruf yang terpotong-potong ni. Alif lam mim kaf ha ya ain sad yasin nun alif lam ra. Tuan-tuan, tak ada ulama pun yang tahu apa dia punya tafsiran dia. Tuan-tuan, tapi pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, huruf-huruf yang terpotong-potong ni ianya mempunyai makna pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dia sebut, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala dia memuatkan huruf-huruf yang terpotong-potong di dalam Al-Quranul Karim adalah kerana nak menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, manusia dia merasakan bahawa dia pandai, dia bijaksana, sehingga ada orang yang dia membelakangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang mencari rezeki misalnya, dan tuan, dia duk berasa kerana dengan kesihatan dia, kerana dengan kederat yang dia ada, maka dia boleh mencari rezeki untuk diri dia. Dan tuan, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memuatkan huruf-huruf yang terpotong di dalam Al-Quran. Maka manusia yang dia berasa dia pandai, dia bijaksana, dan tuan, mereka pun tak tahu apa dia penafsiran di sebalik daripada huruf-huruf yang terpotong-potong ni, termasuklah orang-orang Arab sendiri. Dan tuan, orang Arab ni terutamanya daripada bangsa Quraisy, dan tuan, adalah satu bangsa yang bahasa Arabnya sangat elok, bahasa Arabnya sangat fasih. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah belajar bahasa Arab daripada satu kabilah yang nama kabilah tu adalah kabilah Huzail. Dan tuan, ni Imam Syafi'i. Kerana tu kalau kita tengok, dan tuan, Imam Syafi'i dia ada mengarang satu diwan. Dan tuan, diwan ni apa dia? Iaitulah karangan-karangan syair yang dicipta oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Syafi'i ni bahasa Arab dia sangat elok, sangat baik. Dan tuan, Imam Syafi'i belajar daripada siapa? Dia belajar daripada suku kaum Khuzail. Dan suku kaum Khuzail ni dia daripada bangsa Quraisy. Nak cerita bahasa Arab elok, bahasa Arab fasih depa. Dan tuan, tapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut alif lam mim, dan tuan, semua orang tak tahu apa dia punya penafsiran, termasuklah orang-orang Arab sendiri. Maka ni merupakan satu kelemahan yang ada pada manusia,
sekalipun manusia itu bertutur di dalam bahasa Arab itu sendiri. Tuan-tuan, kemudian Allah Subhanahu wa taala dia sebut, selepas dia dah kata bahawa dialah yang bijaksana, selepas dia membungkamkan manusia yang dia rasa manusia ini adalah manusia yang bijaksana, tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar alif lam mim, semua pakat tak tahu belaka apa dia punya makna dia. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang berikutnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka itulah, kata Allah, satu kitab, kata Allah. Tuan-tuan, kitab dekat sini merujuk kepada kitab Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita dengan penuh keberkatan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sebut, inna anzalnahu ilaika, sesungguhnya, kata Allah, kami telah turunkan kepada engkau, hai Muhammad, satu kitab, kata Allah, yang mana kitab tersebut mubarakun, ianya mempunyai keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Quran yang ada pada kita ni banyak dia punya kebaikan dia, sama ada kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat terkandung di dalam Al-Quran. Kata Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang nakkan kebaikan dunia, maka hendaklah dia mengambil ilmu daripada Al-Quranul Karim itu sendiri. Tuan-tuan, kita tengok salah satu ayat daripada Al-Quran yang memberi faedah kepada kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, fa'tazilun nisa'a fil mahid, hendaklah kalian semua jauhkan diri daripada perempuan-perempuan yang berhaid, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala kata, apabila orang-orang perempuan kamu didatangi oleh haid, maka hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada mereka, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni dia adalah ayat yang berbentuk perubatan pada haid. Tuan-tuan, yang didatangi haid ni adalah isteri kita sendiri. Tuan-tuan, isteri ni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah isteri kamu daripada arah manapun yang kamu kehendaki, kata Allah. Tuan-tuan, boleh datang daripada arah manapun untuk isteri kita ni, melainkan daripada arah dubur, melainkan apabila dia didatangi dengan haid, maka kata Allah, jauhi diri kamu, yakni jangan bersetubuh dengan mereka. Tuan-tuan, apa efek, apa kesan satu orang yang bila mana dia menggauli isteri dia pada waktu berhaid? Tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang menggauli isteri dia pada waktu isteri tersebut dia sedang berhaid, maka dia berisiko untuk mendapatkan anak, yang mana anak tersebut bila dia lahir, dia berkemungkinan akan mendapatkan penyakit kusta. Penyakit kusta.
Tuan-tuan, ni disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, dan ujian medis, ujian klinikal pada hari ini, ianya telah membuktikan bahawa memang tak elok bila mana isteri didatangi dengan haid, maka suami menggauli isteri dia. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala dia sebut fa'tazilun nisaa fil mahid, hendaklah kamu jauhkan diri kamu pada waktu isteri kamu sedang berhaid, kata Allah. Tuan-tuan, ini merupakan manfaat dunia sebagaimana yang disebut oleh Imam Fakhrul Razi, siapa nakkan kebaikan dunia maka hendaklah dia mengambilnya daripada Al-Quran. Tuan-tuan, faedah pada negeri akhirat memang banyak. Kata Imam Fakhrul Razi lagi, sesiapa yang nak mendapatkan hari akhirat, maka ilmunya adalah juga daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ni banyak menceritakan soal-soal berkenaan dengan akhirat. Dia kurang menceritakan soal dunia. Tuan-tuan, pasal apa Quran tak cerita sangat soal dunia? Dunia tak penting ke? Tuan-tuan, dunia ni kita kena cari, dunia ni kita kena buat usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, kami telah jadikan kepada kamu dunia, keadaan dunia itu zalula, kata Allah. Kami jadikan dunia itu mudah untuk kamu, kata Allah. Tuan-tuan, apa maksud dunia dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia? Tuan-tuan, mudahnya dunia ni untuk manusia bagi dia mengusahakan dunia, mendapatkan hasil dunia. Tuan-tuan, maka Quran ini dia merupakan satu kitab yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalbuhu wa'al Quran, kata Nabi, siapa-siapa yang hati dia memelihara Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, apa dia maksud kita memelihara Al-Quran? Tuan-tuan, saya selalu duk sebut, dekat mana-mana pun saya akan sebut. Tuan-tuan, baca Al-Quranul Karim ni, dia punya kelebihan dia sangat besar pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat besar. Sehingga kan tuan-tuan, disebut dalam hadis yang kita baca tak sah ni, mana-mana hati yang memelihara Al-Quran, kata Nabi. Tuan-tuan, apa maksud dia memelihara akan Al-Quranul Karim? Setiap masa dia dengan Al-Quran, dia tidak meninggalkan Al-Quran. Tuan-tuan, melainkan apabila ada orang baca Quran, baca hadis, kita kena dengar sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kamu diam dan dengarlah Al-Quran dan hadis yang dibacakan. Tuan-tuan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Tuan-tuan, masa tu Nabi tengah khutbah, tiba-tiba ada satu orang sahabat, dia duk main batu-batu kecil yang berada di sekitar dia. Tuan-tuan, sahabat ni dia main batu tu saja-saja main ke? Tak, bukan. Tuan-tuan, sahabat ni dia main batu tu, dia gerakkan batu tu kerana dia berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, akhirnya Nabi ni tengah duk khutbah, Nabi berhenti. Tuan-tuan, Nabi kata, berhenti daripada berzikir, la ni dengarkan khutbah yang aku sedang sampaikan, kata Nabi. Tuan-tuan, pasal apa?
Kerana pada masa itu sedang berjalan Nabi SAW sedang menyampaikan ayat-ayat Allah dan juga menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sebut, sesiapa yang hati dia menjaga Al-Quran, dan maknanya setiap masa dia dengan Al-Quranul Karim, setiap masa dia tak tinggal Al-Quran, maka kata Nabi SAW, dia sama sekali tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa dia tak diazab oleh Allah? Ini adalah kerana barakah daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, itulah kitab la raiba fi. Pada kitab Al-Quran itu tidak mengandungi keraguan walaupun sedikit, kata Allah. Dan pasal apa dia tidak ada keraguan, dan tak boleh manusia ragu dengan Al-Quran. Dan tidak ada keraguan pada Quran, senang ya. Li'annahu kalamullah, kerana dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama itu dia adalah nasihat, kata Nabi SAW. Dan nasihat yang kita fahami apa dia? Bila orang tu buat salah, maka kita nasihat dia. Dan itu salah satu daripada bentuk nasihat. Tapi hadis yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Tuan-tuan, maksud dia apa? Agama itu adalah berbuat kebaikan. Itu maksud dia. Dan nasihat, dia asal perkataan dia nushun, iaitulah orang yang menunjukkan kebaikan dan berbuat kebaikan. Sebab tu dalam hadis tu, Nabi kata, agama dia adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Yang pertama sekali bagi Allah. Tuan-tuan, apakah Allah Subhanahu wa taala dia memerlukan nasihat daripada hamba-hamba dia? Tak, tuan-tuan. Allah Ta'ala dia tak perlukan nasihat daripada hamba-hamba dia. Dan salah satu daripada sifat Allah, ilmu. Allah Subhanahu wa taala itu, dia itu ada ilmu, dia berpengetahuan, dia yang maha mengetahui, dialah pengetahuan. Tuan-tuan, ni salah satu sifat daripada sifat Allah, ilmu. Dia itu maha mengetahui. Tuan-tuan, mengetahui Allah lagu kita tak? Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni ilmu yang ada pada kita, kita baru tahu. Tu ilmu kita. Kita baru tahu. Pengetahuan kita dia tidak sempurna, dia hanya sebahagian pengetahuan. Dan bila dah ada pengetahuan, dia tak banyak, dia sikit sahaja. Dan ni yang disebut di dalam kitab-kitab tauhid. Tuan-tuan, pasal apa kita baru tahu? Kita ni, tuan-tuan, baru je boleh membaca bila masa kita masuk sekolah tadika, masa kita mula masuk sekolah pasti, masa tu baru nak belajar membaca, masa tu baru merangkak nak apa ni, boleh mengira, baru nak kenal huruf, baru nak kenal nombor. Tanda sebab itu kita kata pengetahuan yang ada pada kita baru tahu. Yang kedua, pengetahuan kita tidak sempurna. Tanda bukti tak sempurna kita punya apa ni, kita punya pengetahuan kita. Tanda tengok tok-tok imam masjid misalnya. Ni misal saja. Tanda tok-tok imam masjid.
Kalau waktu sembahyang, dialah orang yang paling depan. Belakang ni tak kira. Dia Perdana Menteri, dia Sultan, ataupun dia penguasa daripada mana sekalipun, tuan-tuan, dia kena duduk di belakang imam. Tok imam dekat depan. No, tuan-tuan, pasal apa mereka tu duduk di belakang? Sebab tuan-tuan, dalam bab bacaan, di dalam bab menghafal Al-Quran, bukan semua orang boleh. Tuan-tuan, hari itu ni pada tahun lepas, InsyaAllah lah kita doa dengan Allah, mudah-mudahan tahun ni kita boleh bertarawih sebagaimana biasa. Walaupun sembahyang dalam keadaan yang macam ni, kena jarak, kemudian mengikut kapasiti masjid yang ada. Tentu kita doa dengan Allah, mudah-mudahan kita dapat mengerjakan salat sunat tarawih berjemaah, kemudian kita dapat mengimarahkan rumah-rumah Allah pada bulan puasa, InsyaAllah. Tuan-tuan, tahun lepas waktu waktu PKP dulu ni, masa PKP yang pertama, tuan-tuan, masa tu semua kita ni yang ada dalam masjid ni, semua kita tuan-tuan, semua masa bulan puasa diberi tauliah untuk menjadi imam kepada keluarga sendiri. Tu dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Yang kat depan ni semua bukan semua orang boleh. No, komen semua orang boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, selama mana ada pendapat, selama itulah pendapat itu akan dikritik, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan tengok, kalau kita mesyuarat, orang ni bagi pendapat, hak ni bangkang, hak ni bangkang, hak ni bangun dengan hujah dia. Tuan-tuan, itu biasa. Kata Imam Syafi'i, selama mana ada pendapat, selama itulah pendapat itu akan dikritik oleh orang. Tuan-tuan, maka dia pun jadi diberi tauliah, jadi imam kat rumah. Tuan-tuan, saya ni 15 Ramadan ke atas, masa tu kan witir kena kunut. Witir kena kunut. Masa tu bertalu-talu orang duk telefon. Orang duk telefon semua. Dia kata, Ustaz, nak tanya nak tanya, kunut ni, witir pada kunut pada witir ni, kita nak baca bila? Dia kata, masa yang 2 rakaat ke yang 1 rakaat? No, saya kata pada yang 1 rakaat tu. Oh, dia kata. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya buat solat sunat tarawih kat rumah saya ni 8 rakaat lah. Tapi Ustaz, 8 rakaat ni, dia punya rasa dia macam buat 20 rakaat. Allahu Akbar. Macam-macam cara kita jadi tok imam. Pagi raya pun sama juga. Ustaz, tongkat nak pakai tongkat lagu mana, Ustaz? Duk telefon. Tuan-tuan, sebab itu bukannya semua orang yang dia boleh duduk di depan. Tuan-tuan, kawan saya, masa kami sama-sama belajar di Ma'had Tahfiz dulu, kawan saya masa tu jadi imam jemputan tarawih. Tuan-tuan, kerana dia nervous, kerana dia terlampau, orang kata takut sangat, jadi imam tarawih. Dan malam tu juzuk pertama habis, nak masuk kepada juzuk yang kedua. Tuan-tuan bayang, ini tara pelajar tahfiz ni, hari-hari yang duk tasmi' dengan tok guru, hari-hari yang duk main dengan Al-Quran. Quran bagi pelajar tahfiz 24 jam. Tuan-tuan, dulu kami masa di tahfiz, dekat dalam dalam Phuket ni, ada je Quran kecil itu, ada je dalam Phuket. Pasal apa? Ada masa sikit kami mengulang. Tuan-tuan, kawan saya
dia bangun rakaat kedua, Allahu Akbar, patutnya dia baca apa? Patut dia baca Fatihah, tapi dia mangkit daripada rakaat kedua, Allahu Akbar, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu, terus baca surah terus. Allah, kelang kabut hari itu, nak buat apa ni, macam mana ni? Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, lepas ni tobat lahum, aku tak nak jadi imam lah. Tuan-tuan, bukan senang untuk menjadi orang yang di hadapan ni. Komen boleh, selagi mana ada pendapat, kata ulama, selama itulah pendapat tu akan dikritik, selama itulah pendapat itu dibangkang dan juga akan diberi cadangan oleh orang. Tuan-tuan, maka kitab Al-Quran, dia tidak ada keraguan walaupun sedikit padanya. Dan Allah Ta'ala kata berikutnya, Quran yang tidak ada keraguan, yang menjadi panduan kamu ni, hudal lil muttaqin, dia menjadi petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Setengah daripada ulama dia kata, siapa yang nak dapatkan derajat takwa dengan Allah, maka tidak boleh tidak, dia kena menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan dia. Dan tuan, maka yang pertama sekali, nak mendapat kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti balik sat lagi, tuan-tuan kena buka Al-Quran, tadabbur setiap daripada ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pasal apa? Allah Ta'ala habaq ciri yang pertama orang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan dia. Tuan, masa oleh kerana dah on time, no? Dan hari ini insya-Allah ada kuliah lepas Jumaat kot, insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti ciri-ciri orang yang bertakwa ni kita akan sambunglah nanti pada kuliah Jumaat nanti, insya-Allah. Cuma saya nak ringkaskan untuk apa ni jemaah perempuan kita supaya dia dengar ni habis cerita. Allah Ta'ala kata dalam 5 ayat ni, yang pertama Al-Quran, yang kedua Allah Ta'ala kata dia beriman dengan perkara-perkara ghaib, maknanya dia yakin sungguh dengan dosa pahala, dia yakin sungguh dengan syurga neraka, dia yakin sungguh dengan hari pembalasan, lalu dia buat persediaan. Kemudian orang bertakwa dengan Allah, dia mendirikan sembahyang. Tuan, sembahyang ni tak boleh tinggal kerana dia adalah tiang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang mendirikan sembahyang, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala sebut dia akan dimasukkan ke dalam syurga bidunil hisab, tanpa ada hisab dari Allah. Kemudian ciri orang bertakwa dengan Allah, rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada dia, yunfiqun, dia infakkan harta itu pada jalan Allah. Tuan-tuan, infak dekat sini ada dua, satu infak wajib, satu lagi infak sunat. Tuan-tuan, infak wajib apa dia? Zakat yang kita keluarkan, zakat yang wajib kita bawa keluar. Manakala infak yang sunat adalah infak yang kita berikan secara suka rela. Tuan-tuan, ni ciri orang bertakwa dengan Allah. Kemudian di akhir ayat tu, pada ayat kelima, Allah Ta'ala kata setelah dia melakukan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah tadi, Quran panduan dia, beriman dengan perkara ghaib, mendirikan sembahyang, menginfakkan harta pada jalan Allah. Allah Ta'ala kata wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berjaya, kata Allah. Dalam tafsir Jalalain menyatakan orang yang bertakwa ni dia berjaya di dunia
dan juga dia berjaya di negeri akhirat. Tuan-tuan, pasal apa dia berjaya? Kerana dia telah mengikuti manual, dia telah mengikuti panduan yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah taala sebut, wa man ahsanu minallahi sibghah. Mana lagi manual yang kamu nak ikut, yang mana manual itu lebih baik daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang ni dia berjaya pasal apa? Dia telah mengikuti panduan yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia beramal dengan setiap apa yang terkandung daripada Al-Quranul Karim tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan ini pada kuliah Jumaat kita, insyaAllah ta'ala alam. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.